Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terlebih dahulu, saya minta maaf lah sepatutnya kita secara bersemuka online kat Google Meet, tetapi saya lupa hari ni saya ada meeting pada pukul 2. So jadi saya takut tak sempat lah untuk kita ber-Google Meet, so saya record kita punya kelas hari ini. Okay, tak ada masalah, korang tengoklah, korang tengok ni lebih kurang sama je. Tengok kalau ada apa-apa masalah, tak apa terus je pause video kemudian PM saya kat Telegram. Okay, simple je. Okay, so yang pertama sekali, so hari ni kita akan masuk tajuk baru lah. Tajuk baru. Iaitu kebarangkalian. Bab terakhir dalam tingkatan 2 iaitu kebarangkalian mudah. Okay, kita tengok induksi dahulu. Okay, kalau tengok induksi dalam buku teks ni, pasukan merah, pasukan merah jambu, merah jambu, sekarang ada pasukan merah jambu kan, menentang pasukan biru dalam satu perlawanan bola jaring. Bola jaring, wonder lah warna merah jambu pink. Berdasarkan rekod pasukan merah jambu melakukan ada 18 percubaan. Pasukan biru melakukan 18 jaringan daripada 30 percubaan. Apakah nisbah bilangan jaringan percubaan? Okey, kalau kita tengok yang merah jambu, kita nak buat nisbah dia lah. Merah jambu ni daripada 18 percubaan untuk pasukan merah jambu. Okey, biru pula, pasukan biru pada 30 percubaan. So inilah nisbah dia, nisbah bilangan jaringan kepada bilangan percubaan dan juga pasukan biru. Pada pendapat anda, pasukan manakah yang akan memenangi perlawanan tersebut? So ini sebenarnya adalah dalam bentuk kebarangkalian. So kebarangkalian ni dia ada dalam perlahan ataupun perpuluhan. Okey, seterusnya kenapa kita nak kena belajar kebarangkalian ni? Okey, jom kita tengok. Ahli ekonomi, mana nak tahu salah seorang daripada kamu nanti jadi ahli ekonomi. Okey, untuk apa kebarangkalian ni? Menggunakan, ahli ekonomi menggunakan ilmu kebarangkalian dalam meramu dan penurunan nilai saham bergantung pada keadaan ekonomi semasa dan faktor politik sesebuah negara. Siapa yang ibu bapa yang main saham tu, inilah salah satu ilmunya digunakan iaitu ilmu kebarangkalian untuk meramu nilai saham. Okay, yang kedua, untuk ahli meteorologi. Ada siapa bercita-cita nak jadi ahli meteorologi? Guna ilmu ni. Sebab apa? Untuk apa? Menggunakan cuaca dan angin untuk keesokan harinya dan hari-hari mendatang. Okey. Yes, tengok ramalan kaji kuat cuaca kan? Guna ilmu ni. Sihir ke apa? Guna ilmu kebarangkalian ini. Dan yang terakhir sekali adalah untuk ahli perniagaan juga menggunakan ilmu kebarangkalian dalam mengkaji mereka dan meramalkan keuntungan yang bakal dan yang ingin diperolehi. So untuk ketiga ni lah, ahli ekonomi, ahli meteorologi dan juga ahli lagi sebenarnya, tapi ini yang paling glamour lah. Okey. Seterusnya kita tengok teruslah apa itu kebarangkalian sebenarnya. Okey, kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan, possibility, dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratusan. Okey, ada dalam dua bentuk, pecahan ataupun peratusan. Okay. Untuk yang pertama sekali, subtopik pertama adalah 13.1
13.1.1 eksperimen kebarangkalian. Standard pembelajarannya adalah melaksanakan eksperimen kebarangkalian mudah dan seterusnya menunjukkan kerapan berlakunya suatu peristiwa, perkan atau bahagikan dengan bilangan cubaan sebagai kebarangkalian eksperimen bagi suatu punya formula. Okay, nak tahu kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa, formulanya adalah kekerapan berlakunya peristiwa bahagikan atau perkan dengan bilangan cubaan. Okay, macam mana tu? Okay. Mungkin dah jelas. Mungkin jelaslah bila tengok contoh ni. Okay, pertama sekali, Asmadi melambungkan sebiji dadu yang adil. Yang adil. Siapa pernah tengok apa yang cerita Piramli tu, ada Ibrahim Pendek, dia main dadu kan. Kalau perasan tu dadu dia semua dua. Itu tidak adil. Yang adilnya adalah dadu tersebut ada nombor 1 hingga 6. Okay, itu dadu yang adil. So Asmadi 240 kali. Tak ada kerja gambarnya 240 kali baling dadu. Okay, dia mendapati bahawa muka 6 bintik menghadap ke atas sebanyak 40 kali. Ini bilangan cubaan. Ini kekerapan berlakunya peristiwa. Macam mana nak tengok tu? Okay, so peristiwa apa yang berlaku? Peristiwa dalam eksperimen ini ialah menghadap ke atas. Dia bagi tahu kat sini. Muka 6 bintik menghadap ke atas. So itu peristiwa dia. Okay. Kekerapan berlakunya peristiwa. 6 bintik tu menghadap ke atas, maksudnya dia dapat 6 markah 6 bintik tu lah. Ialah 40 kali. 40 kali. So bilangan percubaan berapa kali? 140 kali duk baling dadu tu. So itu adalah bilangan cubaan dia. Maka kebarangkalian mendapat muka 6 bintik menghadap ke atas ialah macam mana nak cakap? Peristiwa yang ini perkan dengan bilangan cubaan. Tengok formula ni lah. 240. Atau tidak? Boleh. Kalau boleh, permudahkan. Bahagi dengan 40 pun boleh. So, dapat berapa? Bahagi 40, bahagi 40. So, 1/6. Okey, so inilah kebarangkalian mendapat muka 6 bintik menghadap. Itu je lah kebarangkalian dia. Okey, jelas? Okay, next kita nak tengok 13.1.2 kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa. Standard pembelajarannya tentang kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa apabila bilangan cubaan cukup besar. Okey, kebarangkalian eksperimen menuju ke eksperimen diulang dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Macam tadilah. 240 kali baling dadu tu cubaan yang cukup besar lah. Jenuh, tak tahu berapa minit. Itu berapa jam. 240 kali nak baling. Tapi contoh, Dan, Lee dan Kelvin masing-masing melambungkan sebiji dadu sebanyak 600 kali. Ingatkan 240 tu dah banyak. Ada lagi yang banyak masa ya. Yang ni 600 kali dia baling sebiji dadu. So, buka 6 bintik menghadap ke atas yang diperolehi mereka dicatatkan dalam jadual di bawah. Berapa kali dia orang dapat 6 tu, 6 poin tu mereka catatkan. So bilangan muka 6 bintik yang diperolehi oleh Dan 101 daripada 101 dia dapat 6. 101 kali dia dapat 6. Lee pula 99 kali, Kelvin pula 100 kali. So macam mana nak cari kebarangkalian 6 bintik. So ingat balik dia punya formula. Kekerapan berlaku peristiwa, maksudnya kekerapan berapa kali Dan dapat muka 6 bintik. Berapa kali? Kat sini 101. Berapa kali dia buat baling dadu tersebut 600?
kali. Okey, itulah jawapan dia. Kalau boleh kecilkan, kecilkan. Kalau tak boleh, jangan. Rangkaian Li memperoleh. Okey, ni nak tukar dalam bentuk pecahan, perpuluhan pun boleh, tapi kita kekalkan dalam bentuk pecahan lah. Kebarangkalian Li dia dapat berapa? 99 kali dia dapat muka 6 bintik. Dan bilangan cubaan samalah 600 kali. Dan Kelvin pula 100. 600. Okey, ini boleh kecilkan ni. 33 bahagi 200. Saya bahagikan dengan 3. Ni pun boleh kecilkan. Potong. Right? 1/6. Okey. Kebarangkalian Dan, Lee dan Kelvin memperoleh muka 6 bintik, dia ada menuju ke satu nilai tertentu apabila dilambungkan sebanyak 600. Kalau nak buat eksperimen dekat rumah kan, main dengan adik-adik malinglah 100 ke, 600 ke, 1000 kali ke, boleh untuk cari ke barang kalian. Okay, boleh cuba. Macam banyak masa je kan kat rumah tu, macam lah. Okey, seterusnya kita tengok 13.2, kebarangkalian teori sama boleh jadi. Bukan itu. Okey. 13.2.1, ruang sampel bagi suatu eksperimen. Standard pembelajaran dan peristiwa bagi suatu eksperimen. Apa itu ruang sampel? Okey, ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Tulis dengan menggunakan tata tanda set. Dah belajar tahun lepas tata tanda set. Okey, ingat balik. Kita imbas kembali tata tanda set begini. Yang dibaca daripada kurungan biasa ni . Okey, set A nombor ganja kurang daripada 10. So 1, 3, 5, 7, 9. Bracket, ingat bracket dia berkerawang sikit. Berkerawang sikit lah kononnya macam tu. Dia dah duduk adil, tengok adil maksudnya ada 1 hingga 6 lah dia punya bintik tu. Dia lambungkan dan bilangan bintik pada, ni apa ni, PDA bukan PDA, pada typo. Muka dadu yang menghadap ke atas diperhatikan. Kesudahan yang mungkin, okey, apabila kita baling dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan kan, tapi kita tak tahu kita dapat berapa. So tulislah 1, 2, 3, 4. So maka ruang sampel dalam eksperimen itu, ruang sampel tu maksud apa yang kita akan dapat, kita mungkin akan dapat bila kita baling dadu. Okay, so kita mungkin dapat nombor 1, kita bintik 1, kita mungkin dapat 1 bintik, 2 bintik, 3 bintik, 4 bintik, 5 bintik, 6 bintik. 7 termasuk tak? Taklah. Sebab mana ada 7 bintik pada permukaan dadu. So ruang sampel maksudnya set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Apa yang kita mungkin dapat dalam sesuatu peristiwa tersebut. Okey? Seterusnya. Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Ini lagi subset. Dah belajar masa form 1. Okay, contoh satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna. Okay, kita ambil satu huruf dipilih secara rawak daripada kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel. Ruang sampel kesudahan bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Sempurna ini terdiri daripada 8 huruf yang berlainan. Jadi kesudahannya adalah SEMPURNA. Maka ruang sampel dia yang inilah kesudahannya ni. S E M P U R N A.
Ni dah ruang sampel dah. Menyatakan bilangan unsur. Okey, bilangan unsur kita gunakan simple ini. Simple pula. Simbol ini. Bilangan unsur. Mana nak kira? Ingat balik, kita dah belajar ni bilangan unsur dalam satu set kan. Kiralah apa yang ada kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan unsur dalam ruang sampel adalah 8. Gitu je. Okey. So kita tengok imbas kembali ni. Set A ada 1, 3, 5, 7, 9. Set B ada 2, 4, 6, 8. Jadi bilangan unsur apa dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5. So dapatlah 5 unsur dia. Bilangan unsur. Set B pula ada 1, 2, 3, 4. So bilangan unsur dia adalah 4. Faham? Tak faham boleh PM. Pause kejap video ni kemudian PM saya. Okey, contoh 2. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana 20. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis kesudahan yang mungkin. Okey, tulis unsur dalam ruang sampel. Bagi eksperimen ini, nyatakan bilangan unsur. Ada 3 kita kena nyatakan. Nombor perdana yang berada di antara 20 hingga 40. Apa dia? Ialah 21 termasuk ke tak? 22 termasuk ke? Masuk ke? Ya. 23. 24, 25, 26, 28, 29, yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 29, 30, no. 31, yes. No. 33, no. 34, no. 35, no. 36, no. 37, yes. Okay, so 9, no. 40 pun no. So, ini adalah nombor perdana yang berada di antara 20 hingga 40. Ingat lagi tak nombor perdana? Nombor satu dengan nombor dia sendiri saja. So, nombor 1. So, kalau contoh 23 ni, 1 dengan 23 je lah dia boleh bahagi. 2 tak boleh, 3 tak boleh. Kalaulah lupa. Perdana. Okey, so apa ruang sampel dia? Ruang sampel ni kesudahan yang dia nak ni lah. Tulis balik apa yang kamu dah cari. 23, 29, 31. Jadi bilangan unsur dalam ruang sampel, bilangan unsur dalam ni lah ruang sampel ni. Berapa? 1, 2, 3, 4. Simple sahaja. Seterusnya kita tengok contoh 3. Sebuah koperasi di sekolah menjual pensel nama P. Manakala pemadam biru dan kuning. Palin ingin membeli sebatang pensel dan satu pemadam dari koperasi tersebut. Dengan bantuan gambar rajah pokok, senaraikan kesudahan yang mungkin sampel pasangan barang yang dibeli oleh Palin. Nyatakan bilangan pasangan tersebut. Maksudnya dia nak kesudahan ruang sampel dan juga bilangan. Dia cakap kat situ ada sebatang pensel, sebatang pen kan. Pensel tu jenama P je, satu jenama je. Kemudian ada pemadam berwarna. So bila pergi kedai, akak saya nak, Palin ni cakap, saya nak pensel satu, confirm dia akan dapat jenama P, pen. Kemudian dan saya nak pemadam satu. So mungkin dia akan dapat pemadam warna merah, hijau, biru ataupun kuning. So macam ni lah, nak buat gambar rajah dia dulu. Ikut susunan, dia kata pensel, letak pensel dahulu. Kemudian pemadam. Okey. Pemadam ada merah, M, hijau, biru dan juga kuning. Dan wakilan abjad ni mesti ditulis dengan huruf besar. So kesudahan yang dia bakal dapat adalah mungkin dia akan dapat pensel dengan pemadam berwarna merah. Okey, mungkin juga warna hijau. Mungkin juga akan dapat pensel yang berjenama P ni lah dengan pemadam warna biru. Dan mungkin juga dia akan dapat pensel dengan jenama pemadam berwarna kuning. So mana satu dia punya
ruang sampel inilah kesudahan dia yang mungkin dia dapat. So tulis je balik. Tapi bila dah ada dua macam ni, kamu kena buat bracket di dalam. So ini adalah ruang sampel dia. Tutup. Okay, so 1, 2, 3 dan 4. So bilangan unsur dalam ruang sampel tersebut adalah 4. Tu kalau dalam bentuk 2, dalam bentuk kat sini. Okey. Pause dulu tengok dan fahamkan. Kalau tak faham boleh directly PM saya. Next. Tingkat telah dipilih secara rawat dari sebuah kotak yang mengandungi kad bernombor 1 hingga 6. Tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin. So ada kotak 1 hingga 9. Okay, so nanti dia akan ambil tanpa melihat kotak tersebut, dia akan ambil nombor. Okay. So yang pertama, mungkin atau tak mungkin berlaku dapat nombor lebih besar daripada 5. Tulis je lah mungkin. Sebelum tu kena tulis ruang sampel dulu. Ruang sampel. Okay. Apa nombor yang kemungkinan dia akan dapat bila dia ambil kotak tersebut? So of course lah nombor 1 hingga 9. Sebab soalan tu bagi tahu dalam kotak tersebut ada nombor 1 hingga 9. So jangan masukkan 10. 10 tak ada dalam kotak tersebut. So ini ruang sampelnya. So mungkin ke tak dia dapat nombor lebih besar daripada 5? Mungkinlah. Ni patutlah. Saya tulis balik ya. Tak perasan pula ada buat penyelesaian kat sini, lupa. 9. Okay. So nombor lebih besar daripada 5. So dia lah 6, 7, 8, 9. So jawapan dia tulislah mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Nombor dengan 2 digit. Mana ada ni semua sah kan? So tak adalah yang 11, 10 tak ada. So tidak mungkin berlaku. Okay, akhir sekali faktor bagi 15. So kita kena ingat balik nombor apa yang boleh dibahagikan dengan nombor 5, boleh bagi tepat dengan 15. So ada tak nombor-nombor ni dalam ruang sampel ni? Ada. Maka mungkin berlaku. Yang highlight pula Ines. Mungkin berlaku. Mungkinlah dia itu maksudnya mungkin atau tak mungkin berlaku. Okey, jelas? Jom kita ke contoh seterusnya. Dalam tingkat secara rawak dari balang yang mengandungi kad bertulis KAKSUT. Kasut. Senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi memilih huruf konsonan, huruf vokal. So ruang sampel S kad yang ada dalam tersebut adalah KASUT. Okay. So boleh bayangkan dalam balang tu ada kad bertulis huruf KASUT. Satu laki, satu A, satu S, satu U. Dan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa memilih huruf konsonan. Huruf konsonan tu kecuali A, E, I, O, U lah. Konsonannya ada kat sini K. Tulis K. A, no vokal. S. U, no T. Untuk huruf vokal pula, selain daripada yang 3 ni lah. A, U. Gitu je. Macam tu je lah. Jawapan dia nak. Senang kan? Jadi macam ala-ala set. Dia berkait dengan set lah sebenarnya. Okey, contoh 6. Balang A mengandungi kad berhuruf I. Dia ada balang A. Okey, dalam balang B pula,
Balang kedua lah mengandungi kad berlabel huruf I, K, A, N. A dan sekeping kad dari balang B diambil secara rawak. So bila ada 2 kali macam tu kena ambil 2 kali dari A dengan B, kita kena buat okey, apa yang dia nak? Soalan dia nak senaraikan unsur dalam ruang sampel kesudahannya lah. So kita lukis dahulu balang kedua I, K, A, N. Okey. Mungkin bila kamu ambil saya akan tulis kat sini kesudahan. Okay. Jadi, kesudahan yang mungkin adalah mula-mula kamu ambil balang satu, ni balang satu, ni balang I je kan. Kemungkinan kamu akan dapat I dengan I. Okay. So, cara tulis dia I. Ataupun I dengan K. I. Kamu dapat ambil I dengan A. I, A. Dan yang last kali kemungkinannya adalah I, N. So inilah kesudahan dia. So kesudahan dia kita nak tulis dalam ruang sampel. Tulis balik yang ni. I kat sini, I, K, I, A dan I, N. Okay. Yang huruf yang sama X, maksudnya peristiwa X. Yang mana dapat pasangan huruf yang sama. Satu je kat sini iaitu I. Dia punya, so dia adalah I mendapat huruf yang sama. Okay, next. Soalan kedua, sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Itu peristiwa Y. So tulis peristiwa Y sekurang-kurangnya ada satu huruf I, dua-dua vokal konsonan, ni satu, lagi satu, vokal konsonan. So tulis dua tu. Huruf konsonan. I, N. Dah siap. Macam tu je. Okay. So untuk hari ni tu je. Dah lah secara tak bersemuka kan, takut lagi pening. So next kena buat apa cikgu? Nanti ada soalan, kalau ada soalan terus PM saya di Telegram. Kalau tak ada, okay. Yang ni tak perlu isi email sebab saya dah customize. So bila kamu hantar finish, dia akan terus masuk dalam email, betul lah email saya. So jangan risau bila kamu cakap cikgu tak ada lah kena isi email cikgu. Jangan risau, tak ada masalah. Okay. Macam apa ni? Saya nak ajar macam mana nak buka atas ni. Mana dia pergi ni? Okay. Okay, cara nak jawab. Saya nak ajar cara nak jawab lah yang ni. Okay, tentukan sama ada setiap yang berikut peristiwa yang mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. So, sebiji apple yang rosak dalam sekotak apple. Contoh, kamu beli sekotak apple. Mungkin tak berlaku dalam kotak apple tersebut, dalam kotak tersebut ada apple yang rosak. Kalau mungkin tulis pula klik. Sama juga seterusnya. Tengok mungkin ke tak mungkin berlaku. Okay, seterusnya Raja menunjukkan 5 keping kad berlabel 7, 8, 3, 6 dan 1. Lengkapkan semua. Ialah ada berapa unsur dia di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Klik lah kalau ada. Okay, unsur nombor perdana ialah 3. Apa nombor perdana lain kat sini? OMG. Silap setting. Sekejap lagi saya betulkan. Kalau pilih. Rasa nanti type je. 3 atau 3 pula. Apa nombor perdana yang kamu nampak kat sini. Okay. Okay. Seterusnya, okay, ni kita masukkan Raja menunjukkan sebiji dadu adil dan sekeping duit shilling yang menunjukkan gambar bunga dan wow. Okay, ni duit 50 sen. Shilling 50 sen.
Sebiji dadu itu dilambung secara serentak bersama dengan sekeping duit. Di ruang jawapan yang menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. So, ini dadu. Dia letak dadu kat sini. Okay, so dadu awak tahulah berapa? 1, 2, 3, bla 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 bla. Okay. Kemudian, bila lambung duit shilling, kemungkinan kamu akan dapat bunga-bunga mana ni? Bunga, ini ataupun wow. So, kemungkinan yang kamu akan dapat, kebarangkalian yang kamu akan dapat adalah 1. Mungkin kamu akan dapat nombor 1 dengan pasangannya B, bunga. Sekejap, kenapa tiba-tiba gelap? Ini bunga. So, outcome dia ataupun kesudahan dia, kamu buat begini. 1, B, tutup bracket. Okay. Make sure yang kamu buat ni tiada space langsung. Okay. Semua no space lah macam ni. Okay. So terusnya 2. Ni dah dapat bunga. So sini dapat apa? So kalau kat atas ni 2B. Sini tulislah 2B. Mesti buat bracket. Dan seterusnya kena buat Seterusnya, Mariani mewaksakan di lambungan dadu adil tanda right bagi setiap situasi yang berikut. Sama ada benar sini, klik benar atau palsu. Peristiwa mendapat nombor perdana ialah 1357. Okey, kat dadu ni ada ke sama nombor 7? Kalau kamu rasa ada, dadu klik je palsu. Yang bawah ni kalau rasa benar, klik benar. Kalau rasa palsu, klik palsu. Okey, dan klik finish. Kamu tak perlu isi nama. Kamu tak perlu isi email. Automatically akan masuk ke email saya. Senang cerita. Okay. Ini kalau ada apa-apa masalah boleh directly message saya. Saya minta maaf sebab tak dapat online bersama-sama kamu hari ini sebab semalam saya baru teringat. Pukul 2, kejap lagi saya ada meeting. Cikgu-cikgu lah. Okay. So, kita jumpa minggu depan. Ada apa-apa masalah boleh directly PM saya. Thanks guys. Tonton video ni dan juga buat latihan. Okay, bye. Terima kasih.